wal ma'azif. Apa makna? Suka sangat hiburan melampau. Masuklah macam-macam. Siapa tak ada masa. Seronok. Kalau boleh buat nyanyi tepi gubur. Saya hanya menyebut beberapa tanda-tanda kiamat. Saya akan menyebut tanda-tanda yang berlaku di hadapan kita terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara tandanya, la taqumu sa'ah hatta yubayihan nas fil masajid. Tidak berlaku kiamat sehingga manusia merasa bangga dengan masjid masing-masing. Dia rasa bangga, masjid saya cantik, surau saya cantik, musalla saya cantik, masjid negeri saya cantik, negeri kami cantik. Alhamdulillah, saya banyak juga pergi macam tuan-tuan lah. Saya pernah pergi baru ni di Dubai, di Abu Dhabi, ada masjid besar, cantik, Masya Allah. Saya pergi ke masjid Turki, masjid besar, Jami', dipanggil Jami'ul Jami', Masya Allah, muat dekat 60,000 orang, besar, ya Allah. Begitu juga di tempat lain. Sementara Masjidil Haram itu juta-lah, dan Masjid Nabawi itu besar. Masjid di Algeria antara yang terbesar di dunia sekarang di Afrika. Masjid di Morocco sama, dan beberapa masjid yang lain. Masjid, tapi soalannya ramai tak orang datang. Sama juga seperti mana saya sebut di sini. Kita ada surau, maka kita sepatutnya mengimarahkan surau kita. Saya tengok cukup lengkap semua dah, bakinya kita susung atur betul-betul. Bagi saya, tuan-tuan berada pada satu kedudukan yang amat-amat selesa. Pertama, nak pergi surau sini tak payah naik kereta dah. Kedua, dari segi keselamatan pada hukum adatnya lah, selamat naik tu. Kalau hak tingkat 2 tu lagi mudah, turun ya, boleh mari berlari di sini. Jadi maknanya ini adalah baik kalau kita boleh imarahkan hidup surau-surau seperti ini. Kedua, tanda kiamat juga ialah la taqumu as-sa'ah hatta yaksural harj. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatl. Tidak berlaku kiamat sehingga banyaknya pembunuhan. Bunuh banyak. Sahabat menyatakan apa makna harj? Harj itu maknanya bunuh, pembunuhan. Tuan-tuan, kalau kita tengok dulu tahun 70-an, 80-an, kalau kita baca surat khabar Tesam Melayu, Tesam Malaysia, nak cari kena bunuh setahun adalah 4 orang. Biasanya mati tua, mati sakit, biasa macam tu. Tapi sekarang tuan-tuan, pergi rojok dah di Bukit Aman dia, polis je, mati. Setiap negeri ada, hak ni kena bunuh, wal'iyazubillah, banyak. Ini dalam keadaan macam ni. Sementara lagi kalau kita tengok di Gaza sekarang, segera molek mati, dalam keadaan okey mati, kena bom, kena macam-macam lah. Ini ujian tuan-tuan. Dan ini juga tanda akhir zaman. Jadi yang kita takutnya, kita bimbang, sebuah hadis menyebut ittaqul mauta fa innahu ya'ti baghtatan. Kamu takutlah mati kerana dia datang mengejut. Orang heart attack ramai tak? Orang aksiden ramai tak? Teruk mati. Soalannya mati itu kita alhamdulillah setakat ni tak singgah pada kita. Tapi kalau singgah pada kita, soalannya kita sudah bersedia atau belum lagi. Ni cabaran kita. Minta maaf cakap mati ni, saya pun takut. Kita takut. Bukan takut apa, rasa belum bersedia lagi.
Persoalannya bila nak sedianya. Kita tak boleh tentukan mati ni macam ambil SPM 17 baru ambil. Mati umur 6 tahun, mati. Umur 7 hari, mati. Ada orang tu umur 85 tak mati lagi. Tapi ada orang tu banyak mati. Ya Allah. Mati muda, mati tua, mati sihat, mati sakit, mati ni. Yang ini juga kita kena insaf. Itu tanda akhir zaman. Yang ketiga, tanda akhir zaman, Rasulullah SAW menyatakan la taqumu sa'ah hatta yazhar riba. Tidak berlaku kiamat sehingga zahirnya riba, zahirnya zina, zahirnya riswah. Biasa kita tengok, sabang hari kita dengar. Kita minta tolong, minta doa supaya Allah selamatkan kita daripada terbabit dengan zina, terbabit dengan riswah, terbabit dengan riba. Minta doa pada Allah. Ini pun dosa-dosa besar. Kita kena minta. Kadang-kadang kita sabar, kita tahan, tapi gubar. Apa makna gubar? Debu-debunya pun mungkin terkena juga. Inilah kehidupan yang kita hadapi. Saya duk tengok zaman sekarang ni, kalau kita ada sebuah rumah di residensi sini, kita tak merokok, kita ada 2 buah kereta, satu mahal sikit, satu murah macam biasa. Ada motosikal Kapca SPG, aku nak beli gula senang, macam-macam nak apa yang traffic jam bayar, nak lalu pun pusing bayar, kadang-kadang 3. Satu lagi tak ada hutang. Orang macam ni kalau dia masuk dalam masjid surah ni, orang tengah mengajar dia boleh tidur. Tenang. Hidup akan jadi senang. Kerjanya lagi tambah satu, mayang malam, kuat ibadah, jaga gitu je. Mari masjid, surah, semayang. Oh, tuan-tuan boleh bertapa sini, orang tak kacau. Sini ada kedai tak? Dalam ni ada. Lagi mudah, tak payah keluar macam mana. Maksud saya, inilah yang kita hadapi dalam kehidupan. Kadang-kadang terpaksa diam, letih. Tanda akhir zaman nanti yang paling parah lagi adalah banyaknya taksuraz zalazil, banyaknya gempa bumi. Kita dengar tak sekarang? Saya ingat malam 2-3 hari lepas ada gempa bumi satu berlaku. Baru ni di Morocco Maghribi. Saya tanya sahabat sana, teruk ramai. Belum pada tu kita tengok di Libya, ampangan pecah sampai katakan banjir besar, berapa ratus mati, berapa ribu mati. Ini sebelum pada ni di Turki kita tengok, hampir. Itu tanda akhir zaman. Dan akhir zaman juga antara tandanya juga ialah la yastahillanna min ummati, la yakunanna min ummati man yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif. Di akhir zaman nanti akan ada umat aku ni yang menghalalkan hira. Hira ni makna apa? Kemaluan perempuan. Apa maksud? Zina. Syekh tak apa, saya suka sama suka je. Kita nak warung apa, kita tebak tu, tak ada masalah apa. Macam-macam idea tak baik. Ini bala. Dan yang kedua, pakai sutera. Pakai sutera ni khas untuk lelaki. Maksud saya, kalau perempuan dia pakai tak apa, yang lelaki tak boleh. Kecuali adalah campuran tu, yang ni pun kita bahaskan, saya akan sebutlah nanti. Pakai sutera. Sutera ni kena orang perempuan je boleh. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi pegang 2, emas dan sutera. Nabi kata apa? Hazani halalun li inasi ummati wa haramun ala zukuriha. Atau kama qala.
Dua ni, emas dan sutera, halal bagi wanita rumah aku dan haram bagi lelaki. Lelaki tak boleh pakai sutera dan tak boleh pakai emas kecuali darurat dalam bab tertentu. Macam Abdurrahman bin Auf, dia minta izin dengan Nabi nak pakai baju sutera sebab kulit dia ni alergi. Yalah, dia orang kaya, ibarat sekarang anggap millionaire lain lah, campur dengan kulit dia. Yang lain Nabi tak pernah. Begitu juga wal ma'azif. Apa makna? Suka sangat hiburan melampau, masuklah macam-macam, siapa tak ada masa, seronok. Kalau boleh buat nyanyi tepi gubur, siapa tahu tu. Kadang-kadang kesian je. Siapa kita tak tahu maksud kehidupan. Adakah nak berhibur, berlibur sepanjang masa? Afahasibtum annama khalaqnakum wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu sangka, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Adakah kamu sangka kami ciptakan kamu ni sia-sia sedangkan kamu tak akan kembali kepada kami? Jawab dia, tidak. Kita ni ada tugas. Nabi, tuan-tuan, mengikut dalam riwayat, dia orang yang banyak senyum. Temu orang dia senyum. Tapi di ujung usia dia, orang tengok Nabi ni, kalau seorang-seorang, ada 3 keadaan. Satu, banyak diam. Yang kedua, mukanya nampak sedih. Yang ketiga, macam memikirkan sesuatu. Itu Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW. Dia bukan macam kita happy go lucky senyap. Ya, Rasulullah lain, tuan-tuan. Rasulullah keadaannya berbeza. Saya sebut dalam buku Garis Masa Hayat Rasulullah SAW, satu persatu. Umur Nabi ni 63 tahun 4 hari. Setiap apa tahun dia buat satu-satu tu, kita sebut dalam ni. Ni cara Nabi. Nabi lain, tuan-tuan. Bila kita tengok macam itu, bahawa kehidupan ni ada satu tujuan. Tujuan kita nak membajak dan nak menanam, nak melabur sebanyak mungkin pahala di hari akhirat kelak. Tu je kita nak. Kita nak pahala di sisi Allah. Kadang-kadang ialah saya baca dalam satu teks berkenaan dengan orang-orang soleh. Ada dinisbahkan kepada beberapa tokoh, dia bermimpi. Kadang-kadang dia mimpi orang tu masuk syurga, duduk dalam keadaan baik. Ini semua mubasyirat yang baik, gambaran yang baik. Tapi orang-orang macam ni, macam mana kehidupan dia di dunia? Lain, bersungguh. Jadi kita pun kena ambil. Jangan, bukan tak boleh, saya tak katalah kita tak boleh nak dengar lagu. Kadang-kadang semangat, bagus, baik. Antara tanda akhir zaman nanti adalah, tuan-tuan, ramainya di kalangan manusia yang mudah untuk keluar agama. Yang ini kita takut. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal qabla an ta'tiya fitanun ka qita'il laylil muslim asbahar rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Segeralah kamu beramal dengan amalan soleh sebanyak-banyaknya sebelum datang kepada kamu fitnah-fitnah ibarat kepingan-kepingan malam. Apa maksud? Kalau Damansara ni malam, rasa-rasa di Bangi malam tak? Malam juga. Rasa-rasa di Selayang malam juga. Rasa-rasa di Parit Bunta malam tak?
Rasa-rasa di Kemamang sedang PRK ni, Penamak Calung ni, malang tak? Kalau malang, malang semua dah. Selama mana geografi hampir sama. Maknanya bila fitnah datang ni dia semua boleh katakan payuh nak elok. Kita hak warak pun Allah tak lepas. Ujian banyak. Fitnah yang paling besar bukan masalah fitnah mengorak, fitnah orang ni, itu kita sebut. Tapi fitnah yang paling besar yang membawa kepada terpecahnya agama. Ada orang tu waktu pagi beriman, waktu petang kufur. Waktu petang beriman, waktu pagi kufur. Macam pakai baju, pecah baju, pakai baju, pecah baju. Kenapa? Kerana dia sanggup jual agamanya dengan sedikit mata benda dunia. Murah. Puncanya kerana kejahilan. Kita tak tahu batas-batas iman, batas-batas kufur. Kadang-kadang kita tidak cuba memahami maksud La ilaha illallah yang Nabi pasak pada sahabatnya 13 tahun di kota Madinah, utamanya dalam masalah akidah. La ilaha. Sekali rapuh, mudah. Gerakan normalisasi, tak apa, agama semua sama. Hak kebebasan, jadi tak apalah, biarlah, tak boleh. Kita bukan engkar agama orang lain, silakan kamu nak, la ikrah fiddin. Tapi dalam Islam ajar inna dina indallahi Islam. Agama sebenar di sisi Allah Islam. Siapa kata? Al-Quran kata. Ini jelas. Jadi kadang-kadang tak apa. Gerakan-gerakan seperti sekularisme sehingga akhir menjuzul Islam ni hanya dalam masjid, dalam surau saja. Luar daripada itu tak. Kita semayang, kita kata apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadatku, hidupku, kerja ni hidup, nikah ni hidup, makan ni hidup, semua tu matiku kerana Allah. Bukan hanya dalam semayang je. Artinya kehidupan itu termasuk dalam ruang lingkup wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka ibadat kepada aku. Maknanya kita ada tugas. Inilah poin yang saya nak nyatakan. Jadi kita kena berlindung daripada kekufuran. Nabi dalam hidup dia, antara doa paling banyak dia baca, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Wahai yang membalikkan hati, sabitkanlah hatiku di atas taat pada kamu dan di atas agama kamu. Saya sebut dalam buku ni. Ini bab doa-doa sahaja, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, poin terakhir, bila kita tahu sebahagian, saya tak cover masalah Dajjal, masalah Ya'juj Ma'juj, masalah Dabatul Ard, masalah khusuf ataupun masalah terbakar, masalah api, masalah turunnya Al-Masih ataupun turunnya Nabi Allah Isa, masalah matahari naik ini, semuanya kami bincangkan dan saya akan tunjuk tempatnya dan boleh dapat maklumat dengan begitu mudah dan pantas. Akhirnya, apa benda kita nak buat? Nombor satu, tuan-tuan, saya melihat antara yang terpenting, kita jadikan diri kita ni faham agama. Surau ni bagus, panggil ustaz ceramah. Kalau boleh, tentukan tajuk. Satu, buat senaraian. Kita nak panggil sebulan sekali, sebulan 2 kali, ataupun 3 kali, ataupun ambil lah 4 kali katakan sebulan. Ya, baik datang. Macam buat tanda, buat ni, buat sedikit ringkasan,
buat edar sebagai ni. Jadi nampak sebagai panduan. Kedua, kita kena bina keluarga kita. Sayang tuan-tuan, orang yang paling sesal sekali di muka bumi ni, antaranya dia kerja siang malam gaji RM5,000, RM8,000, RM9,000, RM10,000. Bini dia pun sama, anak dia duduk, anak dia di orang gajikan, dia duduk siapa dia peceng. Dia hanya keluar seminggu sekali ataupun 2 kali seminggu pergi makan di kedai sama-sama dengan keluarga, enjoy hari Minggu hari tu. Sampailah dia peceng, anak dia besar, anak dia pun ikut macam tu. Rugi tuan-tuan. Saya pernah macam tuan-tuan. Cuma berentak saya ni ceramah, rajin ngajar lama dah lah, daripada muda lagi, tua dah ngajar lagi. Sedang saya mengajar satu hari, anak saya mengajar hari Sabtu, hari Ahad ni sudah kat 15 tahun dah, rasa lama dah. Saya mengajar kelas duha, saya tengok satu keluarga ni dia komik, dia mari dengan laki bini, dengan anak-anak. Hari ni mari. Tadi saya ngajar mari. Mak dia kat 90, 80 mari. Kalau mari, anak-anak dia jadi semua tu. Pergi kat saya royak, tak tok tolong doa sikit, anak saya ni tak cerdik tu, suruh belajar macam mana. Dah SPN dapat 9A je tu. La ilaha illallah, 9A je. Anak kita dapat 3A setengah tu kan main. Rasa dia buat dah 9A. Quran apa? Jaya. Mari seberanok. Bukan mana laki bini, seberanok. Saya bila dengar macam tu, saya kata tak jadi aku ni. Aku seorang solo mari, bini hari Sabtu Ahad duk tidur je, tak jadi berehat. Yelah dia kerja juga, kita faham. Ni cerita bukan 2 hari ni, cerita kat 10 tahun dah lah. Saya pun apa lagi, paksa anak isteri saya setiap Sabtu, setiap Ahad ikut saya. Agenda kan, pergi makan pagi tu, pergi makan dulu, dah kita tukar ceramah. Orang tunggu kita lah, kita tukar ceramah. Sudah makan, kita akan pergi ceramah 8:30, 8:45 kita ceramah, pukul 9 suku sudah makan. Tapi rupa-rupanya kesan banyak. Jadi hak jenis degil kurang, hak jenis jaga semayang kuat, hak jenis kena tabung masjid ni, kalau boleh tabung ada, kena anak-anak kita ajar suruh letak ni. Kesannya sangat besar. Anak kita ni tuan-tuan akan datang, saya doakan, mungkin dia jadi orang besar di Putrajaya, mungkin businessman, mungkin orang yang kata orang well known person, orang yang ada nama dan seumpamanya. Kalau kita didik macam ni, bila dia besar nanti dia akan taat agama. Kita mati lama dah, dia akan ingat jasa kita, nak buat baik, nak ni. Tak apa. Tapi kalau kita mati lama dah, dia tak ada apa, macam mana tuan-tuan? Susah. Duk berpoya-poya ni, tak diingat ayah dia, mak dia. Kadang-kadang dia masuk masjid surau, dia letak RM5. Ni untuk abah mak aku sekali, sedekah. Kita nak macam tu. Kita tak nak dah dia tanggung kita selama-lamanya. Kalau kita ada, kita nak akhirat tu langsung. Jadi ni baik, buatlah. Okey, macam ni, minta maaf cakap, cerah pun kurang. Cerah pun kurang. Sekarang ni muka comel, minta maaf lah bahasa tak comel sikit. Muka comel, laki bini, kerja, gaji, dengar-dengar cerah. Allah. Kita kata wala salam wala kalam, tanpa ribut, tanpa ni, cerah. Dah pasal dia tak ada benda yang mendekatkan.
Benda yang mendekatkan jangan harta. Kalau harta dia sifatnya habis, sifatnya puas. Yang mendekatkannya iman, taat pada Tuhan. Bangun malam sembahyang, laki bini sembahyang berjemaah, mari surau, dengar orang mengajar, santai. Itu kesan besar, tuan-tuan. Buatlah. Ni tanda bila kita menghadapi akhir zaman, kita tak payah teori baca hak ni. Ya, praktis kita, keluarga kita. Surau masjid jangan tinggal, majlis ilmu sekali seminggu, bawa anak isteri. Dia kena masa kan? Kita tak ada masa. Semua orang kata saya ni sibuk lah. Mana ada orang kata tak sibuk? Sebenarnya orang yang banyak kerja tu, itulah orang yang paling banyak masa. Jenayah besar, bazir masa. Masa kita ni untung bukan dunia. Kita nak dua-dua. Sebab itu saya kata, orang yang paling baik sekali atas muka bumi, berjaya dalam menguruskan masa, Rasulullah. Saya sebut dalam buku ni garis masa hayat Rasulullah. Saya kata Rasulullah paling berjaya. Dari segi politik, tak ada orang lebih berjaya daripada Rasulullah. Rasulullah menyediakan kadir macam Sayyidina Umar. Tak pernah berlaku dalam dunia seorang pemimpin boleh kalah dua superpower dunia, Rom dan Parsi. Rom Parsi ni bukan Malaysia, tuan-tuan. Rom Parsi ni empire. Kalau sebut Parsi tu termasuk Iraq, termasuk Iran, termasuk Afghanistan, termasuk Turkmenistan, termasuk sebahagian Cina, termasuk sebahagian India. Luar. Rom pula Syria, Lebanon, termasuk juga dengan Palestin, termasuk pula dengan Turki, termasuk pula besar. Tengok Rasulullah. Sebab itu saya sebut masa peliharalah. Cerdik pandai sebut, kalau umur kita 60 tahun, kita tidur 30 tahun. Kita makan 15 tahun. Kita duduk dalam tandas 12 tahun. Lama. Kita semayang betul-betul dalam setahun setengah je. Kalau 5 minit, tu kalau 5 minit. Kalau buat express, lagi cepat. Tu kalau semayang. Kalau tak semayang, tak tahu. Dan seboleh-bolehnya kita mulakan hidup kita sempena dengan perasmian musalla Raudah ni, kita kena sedekah. Tuan-tuan, saya sebut dalam buku Keajaiban Sedekah. Saya nak cerita banyak, tapi masa tak sempat. Tuan-tuan pakat dengan bini tuan-tuan, macam mana yang kita bagi setiap bulan untuk surau ni RM50. Hak tu hak tetap untuk kita saham akhirat. Tapi setiap kali kita masuk letak seria, 50 sen, RM2, mana-mana lebih. Tuan-tuan, percayalah, bahagia hidup kita. Sedekah. Anak kita tengok, anak kita buat. Keluarga kita buat. Kelebihan fadilat tu banyak. Saya nyatakan dalam buku Hadis 40. Ni kontroversi baru ni. Hadis 40. Buku ni kalau boleh buat mengajar di sini. Menarik. Sedekah ni Nabi kata apa? Wassadaqatu burhan. Sedekah ni menjadi bukti kepada kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Saya rasa sekadar tu saya buka soal jawab untuk raikan majlis.